Alhamdulillah kita juga ada bersama-sama dengan sahabat negara kita, Datuk yang bahagia, Datuk Ahmad Kamal Abdullah atau lebih mesra dipanggil Kamala. Assalamualaikum warahmatullahi Datuk Kamala, kerana sudi bersama-sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka pada pagi ini. Kita akan bersiaran langsung untuk mengatakan satu topik sempena dengan Hari Guru yang berkaitan dengan bahasa kebangsaan kita. Ya, Cikgu Azhar Saleh, saya telah dapat ke udara sekejap. Okey, saya telah tabah. Alhamdulillah menanti beliau untuk bersama dengan kita. Okey, beliau sedang masuk ke alam maya. Alhamdulillah. Apa khabar Encik Azhar Saleh atau lebih mesra saya panggil Cikgu Azhar? Alhamdulillah, sihat walafiat. Minta maaf Tuan Saiful, baru dapat masuk. Menanti di alam maya tadi kan. Alhamdulillah dapat masuk. Okey, alhamdulillah. Ya, faham. Apa khabar Kita Tuan semua Saiful? faham. Sihat? Kita Alhamdulillah, saya sihat juga. Begitu juga dengan Cikgu. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, salam Ramadan, selamat berpuasa kepada semua pengikut tegar Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka dan kepada pengikut-pengikut Tuan Saiful sendiri. Alhamdulillah kita berjumpa dalam siri pada kali ini, insyaAllah. Ya, kita akan berjumpa dalam satu siri secara maya, Cana Bahasa. Okey, Cana Bahasa. Cana Bahasa. Kita Alhamdulillah juga sebelum itu saya ingin mengucap juga selamat Hari Guru kepada Mushi kita, Mushi Dewan kita, Cikgu Azhar Saleh. Setahu saya telah menjadi pendidik hampir lebih 25 tahun. Betul, Cikgu? Ya, Tuan Saiful. Ya. Terima kasih atas ucapan tu. Selamat Hari Guru juga kepada semua guru di seluruh negara, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Terus ke topik perbincangan kita selama sejam ini. Oleh itu, secara rasminya kita akan ke udara bersama-sama dengan seorang tokoh pendidik kita yang sangat terkenal di tanah air khususnya dan juga dalam kalangan Mushi Dewan. Oleh itu, secara rasmi saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada panel kita dan juga pada penonton kita pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan salam sejahtera dan salam Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, awal bismillah menepek inai, inai ditepek di tapak tangan. Mari berdoa beramai-ramai supaya forum maya ini di dalam aman. Okey, begitulah cikgu lebih kurang mukadimah kita sebagai kesantunan kita dalam berbahasa. Pertamanya, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita berpeluang untuk bersama-sama secara langsung dalam forum maya sempena Hari Guru pada tahun ini yang disambut pada setiap 16 Mei, khususnya di tanah air kita. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengalu-ngalukan panel kita, Encik Azhar Saleh atau lebih mesra dipanggil Selamat datang ke siaran langsung di FB Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Kita akan bersiaran langsung selama sejam. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada bahagian komunikasi korporat Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjayakan forum maya pada pagi ini dan memberi kepercayaan kepada saya sebagai moderator atau pemudacara. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, sambil mengikuti forum ini, bolehlah menyertai pertandingan ucapan guru paling kreatif di ruangan komen dengan hadiah yang sangat lumayan iaitu sebanyak 20 hadiah ataupun RM100 disediakan kepada setiap ucapan Hari Guru yang paling kreatif. Okey cikgu, sekarang ini izinkan saya juga memperkenalkan diri cikgu seberengkas di alam maya ini. Mungkin kebanyakan kita telah mengenali Cikgu Azhar. Okey. Sebelum kita kepada topik seterusnya,
yang telah diwawarkan, iaitu Cana Bahasa Semakin Peta Semakin Indah, izinkan saya untuk memperkenalkan secara ringkas panel kita yang tidak asing lagi dalam kalangan pendidik, khususnya sebagai musyidewa dan jurulatih pakar pembangunan sekolah SISC+. Tahniah saya ucapkan cikgu atas ketunggal cikgu sebagai pendidik. Cikgu Azhar Saleh dilahirkan di Kepala Batas Pulau Pinang. Mendapat pendidikan awal di negeri kelahirannya. Selepas itu, beliau menyambung pendidikan CJ Perguruan Asas Pengajian Melayu di IPG Darul Aman, Kedah dari tahun 93 hingga 95. Selepas itu, beliau telah bertugas sebagai pendidik secara rasmi di SK Taman Johor Jaya 2 dari tahun 1995 hingga 1999. Beliau telah dilantik sebagai Musyid Dewan DBP pada tahun 2003 untuk membantu DBP dalam mentadbirkan bahasa kebangsaan kita. Beliau bukan sahaja telah diiktiraf sebagai Musyid Dewan yang paling aktif pada peringkat kebangsaan pada tahun 2007, tetapi juga dalam berpersatuan. Beliau pernah menjadi Setiausaha 2 Persatuan Penulis Johor, juga pengurusi Ikatan Perguruan Guru Johor dan sebagainya. Tidak dilupakan untuk disebut, beliau pernah menjadi penyampai rancangan Biasakan Yang Betul dan penulis skrip rancangan Secantik Bahasa dan Mutiara Cendekia di Johor FM, RTM Johor. Selain itu, beliau juga seorang penyair. Apabila telah berapa kali memenangi hadiah sastra Darul Takzim, kategori puisi dan johan deklamasi dalam sayembara deklamasi puisi negeri Johor pada tahun 2012. Sekarang kalau tak salah saya sekarang cikgu bertugas di jabatan. Sekarang cikgu bertugas di mana cikgu? Pejabat Pendidikan Daerah PPD, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, Johor. Pasir Gudang. Ya, itu adalah tempat takhir yang sekarang Cikgu Azhar kita bertugas. Okey, rasanya banyak lagi yang tidak terceritakan. Jika kita cerita hampir sejam akan makan masa. Oleh itu, sambil menunggu kehadiran penonton maya kita, izinkan saya membaca serangkap pantun lagi. Katang-katang berisi manik, manik berisi hampa padi. Semua yang datang marilah naik, inilah air pembasuh kata. Okey, ini sebagai mukadimah berjemput penonton-penonton kita yang semakin ramai. Seperti indahnya santun budaya yang tergambar dalam pantun Melayu dahulu kala di atas topik di atas tadi ataupun yang saya baca tadi. Topik ini akan membicarakan tentang peranan guru dalam menyedarkan masyarakat tentang nilai-nilai kesantunan melalui bahasa kebangsaan kita. Ini berkaitan juga dengan tema Hari Guru tahun ini. Demi ilmu, bina generasi baru. Melalui gurulah kesantunan berbahasa kebangsaan generasi baru yang kita sayangi dibina untuk terus mewarisi peradaban kita. Oleh itu, saya akan beri laluan kepada cikgu untuk menjelaskan. Seterusnya mungkin juga penonton-penonton boleh juga bertanyakan soalan di ruangan komen. InsyaAllah di kesempatan ini saya akan ajukan soalan-soalan tersebut atau pandangan tersebut kepada Cikgu Azhar. Okey cikgu, saya ingin mempersilakan cikgu untuk memberi apakah maksud dengan kesantunan berbahasa, terutama sebagai seorang pendidik. Dipersilakan. Baiklah, Tuan Moderator yang bijaksana, Tuan Dan Yahya, Pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Salam Ramadan, selamat Hari Guru kepada guru-guru negara dan salam silaturahim kepada pengikut tegar Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka ini dan yang sedang mengikuti bual bicara ini, forum maya ini bersempena dengan Hari Guru pada tahun ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka bahagian komunikasi korporat khususnya kerana mengundang saya dan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam forum ini. Baiklah, masa yang diperuntukkan kepada kita lebih kurang dalam tempoh 1 jam. Jadi diharapkan
dalam tempoh ini kita dapat mengupas isu-isu yang berkaitan dengan fokus mauduk perbincangan kita pada hari ini, iaitu cakna bahasa semakin petah semakin indah. Jadi kita kalau nak berfokus pada hampir semua aspek mungkin agak mustahil, dan insyaAllah kita berbalik kepada mauduk perbincangan, Tuan Saiful, iaitu semakin petah semakin indah. Cakna bahasa. Cakna bermaksud ambil berat, ambil tahu, meladeni, menghiraukan. Itu maksud cakna. Kita mengambil berat. Cakna bahasa bermaksud mengambil berat soal bahasa. Kita kena sedar satu perkara bahawa sepanjang hayat di dunia ini, kita ni sebenarnya sentiasa berkomunikasi. Berbalik kepada isu tentang kesantunan bahasa ataupun komunikasi yang berkesan, kita kena faham bahawa, kita kena faham dan jelas bahawa manusia ni sebenarnya hidup secara berkomunikasi. Dalam semua bentuk komunikasi, manusia salah satu unsur penting yang kita gunakan adalah bahasa. Unsur yang paling penting, kita nak berkomunikasi, unsur yang paling penting adalah bahasa. Bahasa seharusnya dengan sebaik-baiknya, untuk memastikan komunikasi tersebut dapat berlangsung dengan lancarnya, dengan persisnya. Namun begitu, ada sesetengah pihak yang beranggapan bahawa bahasa ni sekadar alat komunikasi semata-mata. Ini yang menjadi satu persepsi yang perlu kita betulkan, Tuan Saiful. Yang perlu kita betulkan itu dahulu. Bahasa kalau kita hanya beranggapan hanya sekadar alat untuk berkomunikasi, itu kita melihat dari segi mekanis semata-mata. Padahal bahasa ni merupakan roh dan jiwa orang Melayu sendiri. Seperti yang kita selalu dengar dalam pantun Melayu, ada menyatakan, diribut runduklah padi, dicupak datuk temenggung. Hidup kalau tidak berbudi, duduk tegak berdiri canggung. Nampak itu satu manifestasi pemikiran, pemikiran kecendekiawan orang kita dahulu, orang Melayu kita dahulu, nenek moyang kita dahulu, leluhur kita dahulu. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Nampak? Sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Sebab dua rangkap pantun ini sudah cukup kuat menjelaskan bahawa bahasa bukan sekadar alat sebagai komunikasi semata-mata. Itu hanya dari segi mekanis. Alat ni mempunyai roh, alat ni mempunyai jiwa. Bahasa ni mempunyai roh, bahasa ni mempunyai jiwa. Bahasa, sebab itulah dalam bahasa Melayu kita dapat lihat ada ungkapan seperti bahasa menunjukkan bangsa, bahasa jiwa bangsa. Yang seperti dia orang bahasa dan pusaka gunakan sebagai slogan tu. Lalu orang sebut tagline. Bahasa jiwa bangsa kan. Itu bahasa Inggerisnya tagline lah, kalau bahasa Melayunya moto tu kan, moto ataupun slogan. InsyaAllah kalau boleh kita gunakanlah bahasa kita. Banyak istilah bahasa kita yang cukup baik. Pada hari ini pun Dewan Bahasa dan Pustaka begitu aktif menerbitkan istilah bahasa dalam pelbagai bidang. Juta istilah telah diterbitkan, dan hari ini dunia komunikasi kita berkembang pesat. Dewan Bahasa terbitkan selfie, swafoto semua kan. Itu merupakan satu perkembangan yang amat baiklah. Cuma harapan kita lah digunakan. Ya Tuan Saiful, harapan kita digunakan. Okey, satu perkara yang tak dapat disangka lagi Tuan Saiful ialah berkaitan dengan fungsi bahasa ni dalam komunikasi adalah pewarisan sistem nilai, pandangan sarwa ataupun pandangan hidup, ataupun unsur kebudayaan sesuatu masyarakat dari generasi ke generasi yang lain. Yang ni kita kena faham, jati diri, kita mewarisi akal budi masyarakat dahulu, dan sekarang kita anuti jati diri tersebut untuk kita wariskan pula kepada generasi yang akan datang. Selari dengan tema Hari Guru tahun ini, sangat cantiklah tema Hari Guru tahun ini. Ilmu, saya membina generasi baru. Berguru demi ilmu. Maksudnya kita berguru ni untuk ilmu. Contoh kalau guru bahasa Melayu, jangan kita terlalu memberikan penekanan pada aspek, contohlah sebagai penekanan dalam aspek peperiksaan.
Contoh dalam subjek bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Melayu itu sendiri adalah ilmu yang besar, ilmu yang sangat signifikan untuk dipelajari, untuk mewariskan nilai dan pandangan sarwa, mewariskan jati diri. Ini yang kita ubah mentaliti atau pemikiran kita tentang konsep pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Melayu. Okey tuan-tuan, jadi tahap penguasaan kita dalam sistem bahasa, ungkapan, pemilihan perkataan yang santun, yang mesra, yang berhemah, itu yang patut kita utamakan sesuai dengan kandungan dalam sukatan pelajaran. Memang ada pengucapan bertata susila, pola ayat yang berkesan, pola ayat yang bermakna, dan dalam hal inilah Tuan Saiful dan para pendengar sekalian, kita kena kuasai. Kalau kita sebagai guru bahasa Melayu, kita sebagai muallim bahasa, kita sebagai munshi bahasa, sebab munshi itu bermaksud guru bahasa, maka kita harus mempunyai kesedaran untuk memastikan anak-anak didik kita menguasai gaya bahasa, menguasai laras bahasa, menguasai aspek-aspek yang berkaitan nilai bahasa itu sendiri. Okey, Tuan Saiful. Jadi untuk mengupas persoalan tentang kesantunan bahasa ni, Tuan Saiful, kesantunan bahasa ni merupakan satu isu yang sebenarnya kesantunan bahasa ni merupakan satu isu yang perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan kerana dalam aspek kesantunan bahasa ni berbagai-bagai aspek penelitian yang dapat kita berbagai-bagai aspek penelitian yang dapat kita kupas sebenarnya. Okey, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan Tuan Saiful sendiri tentang Osman Awang. Tajuk Osman Awang bertajuk Melayu. Sedap ungkapan beliau. Melayu itu orangnya bijaksana. Melayu itu orangnya bijaksana. Nakalnya bersulam jenaka. Budi bahasanya tidak terkira. Kurang ajarnya tetap santun. Jika menipu pun masih bersopan. Bila mengampu, bijak beralas tangan. Tuan-tuan lihat, Tuan Saiful lihat bagaimana ungkapan dalam sajak Osman Awang bertajuk Melayu. Cukup menggetarkan, cukup mengujakan. Betul Tuan Saiful? Ya, betul. Betul. Melayu itu orang yang bijaksana, cendekia. Kalau kita lihat, misalnya minta maaf, saya berada di selatan, di bumi Daksina, di tanah Johor, walaupun berasal dari tanah nasi kandar. Oh, tanah nasi kandar. Ada tak tanah nasi kandar? Okey. Tapi tak apa. Selain pun masih lagi tanah nasi kandar punya, okey, dengan tangan-tangan semua minta maaf. Jadi saya suka menarik perhatian tentang sajak Melayu yang dihasilkan oleh Osman Awang. Ada sajak yang berkaitan fokus dengan Melayu Johor sendiri yang saya rasa memang dapat kita jadikan sebagai satu, kalau dengan izin, masterpiece untuk mengkaji nilai dan akal budi orang Melayu daripada sajak Osman Awang ni. Dengan nakalnya bersulam jenaka. Lihatlah kita bergurau, kita berkomunikasi dengan rakan-rakan. Walaupun kita konon-kononlah kita mengutuk dia, kita memperli dia, memperli dia dan sebagainya. Tapi kita masih bersulam jenaka. Dan kita tak rasa tersentuh hati. Inilah kesantunan yang ada, akal budi yang ada dalam jiwa orang Melayu. Itu perlu kita lihat lagi bagaimana penggunaan kata panggilan, kan? Kata panggilan, kata ganti nama, tabu bahasa, eufemisme, sirkumlokusi, kalau kita sempat kita sentuh hari ini, Tuan Saiful. Dan kalau kita lihat hari ini, tuan-tuan, dalam era globalisasi pada hari ini, kalau kita lihat era teknologi maklumat yang begitu rencam, begitu kompleks pada hari ini, tuan-tuan, telah mengubah cara komunikasi kita. Ini isu besar. Ini isu yang perlu kita lihat secara lebih luas. Kita tidak boleh menyalahkan 100% kepada golongan remaja pada hari ini. Generasi baru hari ini apabila mereka menggunakan bahasa yang kurang santun dalam media sosial sebagai contohnya. Kita jangan, minta maaf lah, saya berterus terang dalam forum ini. Kalau kita sendiri pun gagal, orang dewasa seperti kita gagal memberikan contoh uswah hasanah yang baik, suri teladan yang baik kepada generasi muda, tiba-tiba mereka melakukan kesilapan, mereka melakukan kecanggungan, mereka melakukan kejanggalan bahasa, dan kita menyalahkan
generasi remaja ini 1%, saya fikir itu satu tindakan yang agak tidak adil lah. Nah, untuk kita menyelesaikan kemelut ini, kita kena melihat aspek ini dengan lebih luas. Kita kena faham bahawa bahasa Selangor ataupun bahasa yang digunakan oleh remaja pada hari ini, kalau kita lihat, merupakan salah satu ciri perkembangan bahasa. Nah, kita kena faham dalam bahasa dia ada dua, paling mudahlah dua aspek, iaitu bahasa yang bersifat formal dan bahasa yang tidak bersifat formal. Nah, apabila bahasa kolokvialisme ni digunakan, kita dapat lihat bahawa ada wujud selangor-selangor yang menjadi satu ciri penggunaan bahasa. Yang kita bimbangkan, yang patut kita risaukan ialah penularan penggunaan bahasa yang kurang baik ini dalam urusan rasmi. Tapi berdasarkan pengalaman saya, Tuan Saiful dan rakan-rakan dalam yang begitu siaran ini, pengalaman saya hampir 25 tahun bergelar pendidik bahasa Melayu. Ya, saya berada di sekolah lebih kurang hampir 20 tahun berada di sekolah mengajarkan subjek bahasa Melayu, dan sekarang saya bertugas di Pejabat Pendidikan dan berdasarkan pengalaman saya, Tuan Saiful, saya melihat agak tidak begitu kritikal. Ini pandangan saya. Agak kritikal, sahabat-sahabat rakan-rakan mempunyai pandangan yang berbeza barangkali. Ya. Saya melihat bahawa isu penggunaan bahasa Selangor, bahasa basahan, bahasa media sosial, bahasa SMS, bahasa WhatsApp, bahasa Facebook, bahasa Instagram, bahasa Twitter, sebenarnya tidak begitu kritikal mempengaruhi penggunaan bahasa rasmi ataupun bahasa akademik di sekolah. Saya harap guru-guru kalau ada di sini barangkali boleh bersetuju dengan saya. Kalau tak bersetuju pun tak apa. Saya melontarkan pandangan. Sebagai pengalaman saya 25 tahun dalam dunia pendidikan bahasa ni. Saya melihat bahawa pelajar kita tidak begitu kritikal terpengaruh dengan bahasa media sosial. Yang perlu kita tajamkan sekarang ni adalah pemikiran mereka untuk menghargai bahasa kebangsaan. Menghargai itu yang lebih penting. Bukannya kita nak mencari kelemahan golongan remaja, golongan pelajar yang menggunakan bahasa basahan ataupun bahasa media sosial ni dalam jarang-jarang kita jumpa mereka gunakan bahasa macam napa, NAPE, napa lah, macam bahasa-bahasa basahan tu lah, saya pun tak berapa nak clear sangat lah, bahasa napa semua tu kan tak muncul, Tuan Saiful, dalam karangan dan sebagainya. Kan? Yang perlu Cikgu. Okey. Kita dah tahu situasi itu sekarang memang situasi tentang generasi baru yang banyak terpengaruh dengan media sosial. Dalam penggunaan bahasa kebangsaan kita memang agak memburukkan atau agak tidak mencantikkan bahasa kebangsaan kita yang telah pun kita perjuangkan sejak sebelum merdeka lagi, sehingga kita sekarang pun telah 63 tahun menyambut kemerdekaan negara. Oleh itu, soalan saya, Cikgu, sebab tentang runcingnya ataupun masalah penggunaan bahasa generasi baru ni kita tak dapat elakkan sebab pengaruh teknologi dan juga media massa yang ingin segera dan juga cepat menyebabkan ejaan bercampur aduk dan juga ejaan menjadi ringkas, sehingga mungkin kita pun tidak faham lagi bahasa-bahasa SPS daripada anak-anak murid cikgu. Cuma di sini soalan saya, Cikgu, sebagai seorang pendidik yang memang saya tahu cikgu mempunyai jiwa yang sangat kental dan juga bersemangat, bukan sahaja dalam sebagai seorang guru tetapi juga sebagai seorang yang ingin mengembangkan bahasa Melayu. Kalau tidak sahaja cikgu bersemangat sebagai seorang musyir dewan. Oleh itu saya nak bertanya cikgu, bagaimanakah cikgu ingin ataupun mengambil cara cikgu untuk meningkatkan lagi kesedaran para pelajar kita ataupun generasi baru kita untuk mencintai dan menyayangi bahasa kebangsaan kita. Cara bagaimana kaedah cikgu untuk kita menangani ataupun menarik perhatian generasi baru kita untuk menyayangi dan juga mencintai bahasa kebangsaan kita. Jelas cikgu soalan saya? Ya, jelas. Baik,
Terima kasih Tuan Saiful Sama-sama. atas soalan yang dikemukakan itu. Sebenarnya untuk menjawab isu itu apakah usaha, apakah uslub, kaedah, cara, prakasa yang dapat kita implementasikan untuk memastikan generasi baharu kita lebih menghargai dan mencintai bahasa kebangsaan. Pertama sekali, untuk kita membubuh ubat pada luka yang berlaku luka, kecederaan itu. Sebelum kita letak ubat, kita kena faham dulu ubat apa yang sesuai untuk luka tersebut. Betul Tuan Saiful? Cantik pergi analogi klinik, tu. Betul. Cantik. Sakit lutut, pergi klinik sakit lutut, doktor bagi sakit kepala sampai ke sudah lah, tak baik kita punya sakit lutut tu, betul tak? Betul. Jadi kita kena sangat cantik analogi tersebut. Kita kena cari punca dulu Tuan Saiful. Dan tuan-tuan yang budiman sekalian, saya. tuan-tuan yang bijaksana sekalian, kita kena pasti dulu apa punca dia. Untuk mengatasi masalah tersebut, untuk memastikan generasi muda ni menghargai bahasa kebangsaan, untuk memastikan generasi muda ni lebih mempunyai komitmen yang tinggi, lebih committed terhadap bahasa kebangsaan kita, kaji punca dulu. Saya melihat pertama sekali ialah bahasa Melayu harus bergerak sebagai 3 fungsi. Satu sebagai bahasa kebangsaan, kedua bahasa rasmi, dan ketiga bahasa ilmu. Untuk generasi muda, ketiga-tiga ini perlu dihalusi oleh generasi muda. Yang kita ni sebagai penyalur ilmu kepada mereka, kita sebagai teladan yang baik kepada mereka. Okey. Namun begitu, menjawab soalan tersebut, apakah punca yang berlaku, masalahnya puncanya berlaku dari mana? Pertama sekali saya melihat 2 aspek. Satu, puncanya berlaku dari segi aspek taraf bahasa Melayu itu sendiri. Kedua, aspek mutu bahasa. Kalau kita nak fokus pada generasi muda, kita lebih barangkali lah kita boleh sesuai berfokus kepada mutu bahasa golongan remaja bahasa tu. Kalau kita lihat pada hari ini, penyempitan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang yang telah ditetapkan penggunaannya oleh undang-undang. Ini punca dia kalau kita lihat. Punca dari segi taraf bahasa Melayu, penyempitan penggunaan bahasa Melayu. Kita sebagai contoh dalam bidang teknologi maklumat, kita telah menterjemahkan ataupun kita telah memberikan istilah-istilah yang sangat banyak kepada bidang teknologi maklumat. Tapi sayangnya masih begitu luas penggunaan selfie berbanding swafoto. Sebagai contoh begitulah. Malah minta maaf lah. Jadi dengan contoh yang kita berikan itu, maka tidak heranlah, ialah peribahasa pun ada cakap bagaimana contoh begitulah gubahannya, bagaimana rentak begitulah tarinya. Betul tak kan? Jadi macam saya kata tadi lah, jangan terlalu nak menyalahkan golongan remaja. Kalau kita sendiri gagal menunjukkan contoh yang baik. Okey, kalau sebagai pelaksana undang-undang, saya melihat bahawa kita harus memperluas penggunaan bahasa Melayu. Kedua, bahasa Melayu ni akan terus kehilangan nilai, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Sekiranya kita terus percaya bahawa hanya bahasa Inggeris sahaja atau bahasa asing sahaja yang mampu untuk memberikan maklumat dan informasi pengetahuan yang sophisticated dalam bahasa Melayu, dalam subjek-subjek kritikal. Okey, kita kena ubah persepsi dan minda tersebut. Bangsa Arab berjaya dengan bahasa dia. Bahasa Jerman berjaya dengan bahasa dia. Bahasa Korea berjaya dengan bahasa dia. Bahasa Jepun berjaya dengan bahasa dia, bahasa Jepun. Dan kalau kita lihat kebanyakan hampir ke semua negara di dunia berpaksikan bahasa kebangsaan mereka, bahasa ibunda mereka. Untuk memacu perkembangan ekonomi negara tersebut. Kalau kita lihat kebanyakan hampir ke semua negara maju di dunia menggunakan bahasa ibunda mereka untuk berkembang maju. Kita tidak seharusnya berpegang pada hakikat bahawa hanya satu bahasa saja boleh memajukan umat manusia di bumi ini. Itu satu kepercayaan yang bukanlah karut tetapi tidak wajarlah dipertahankan. Okey. Berkenaan langkah mengatasi itu. Cikgu, sebentar. Saya sebab kita ni berinteraksi dengan Cikgu Lim, dia mengucapkan semangat dengar perkongsian Tuan Azhar Saleh. Oh, alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Okey, saya tahu
Saya minta maaf saya mencela, tapi saya nak bagi juga ruang untuk cikgu untuk lebih nanti menjitukan lagi idea-idea tersebut, sebab kita bersama-sama dengan penonton kita. Sebelum itu juga saya ingin baca 2-3 komen juga. Ada juga daripada Cikgu Lim juga mengatakan penggunaan bahasa yang teratur sangat wajar dalam media sosial. Mungkin rasa keakraban melalui bahasa harian selangor perlu dikorbankan demi kelangsungan bahasa yang tinggi martabatnya. Okey, cikgu, itu lebih kurang komen-komen daripada penonton kita. Cikgu boleh sambung balik. Okey, terima kasih Tuan Saiful. Terima kasih Cikgu Lim. Cikgu Lim, insyaAllah saya sentiasa bersemangat Cikgu Lim. Pagi, petang, siang, malam, insyaAllah sentiasa bersemangat. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Berbalik pada isu tadi, bagaimana nak mengatasi masalah isu ini Tuan Saiful. Saya kata tadi cari punca. Daripada punca, kita cari penyelesaian. Okey, saya terus kepada poin. Kalau saya lihat ni, pertama sekali untuk mengatasi isu ini, antaranya ialah langkah untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu. Pertama sekali, kita sebagai pihak wewenang harus menegaskan dasar bahasa kita dengan lebih tegas. Penguatkuasaan dasar bahasa kena lebih bersepadu. Yang kedua, saya mencadangkan di sini supaya adanya pindaan dan perluasan peruntukan akta yang berkaitan, supaya penegasan dan bentuk, bukanlah bentuk hukuman, tapi bentuk kesedaran dapat diperluas oleh pihak-pihak tertentu, misalnya Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri dan juga pihak majlis tempatan. Pihak majlis tempatan sangat memegang peranan yang aktif. Kalau di sini ada pegawai-pegawai daripada pihak majlis tempatan, pihak majlis perbandaran, majlis daerah, saya minta sampaikan salam saya kepada ketua tuan-tuan, ketua jabatan tuan-tuan, dan mintalah penegasan tentang hal ini, khususnya dari segi papan tanda, papan iklan dan sebagainya. Okey, pengayaan khazanah ilmu dan persuratan dalam bahasa Melayu. Saya melihat musim PKP ni, tahniah saya ucapkanlah. Saya sentiasa mengikut rapat Facebook Dewan Bahasa ni. Saya tengok macam-macam. Terima kasih, Dewan Bahasa anjurkan. Pertandingan menulis pantun, pertandingan deklamasi, puisi, pertandingan bercerita dari rumahnya, pertandingan syarahan. Saya akuilah kali ini DBP memang betul-betul menggempur masyarakat. Tahniahlah DBP. Saya rasa sejuk hati melihat program-program itu, dan saya selalu berkongsi maklumat tersebut ke grup-grup yang lain supaya saya dan berdoa semoga masuklah ramai-ramai program yang menjadi anjuran DBP ini. Saya memang sangat kagumlah dengan terima kasih Cikgu. DBP Terima kasih. Dalam PKP, dalam musim PKP ni lah kan. Tahniah. Okey, dan seterusnya pembudayaan bahasa Melayu sistem pendidikan. Kita tidak dapat nafikan, kita tidak seharusnya menafikan. Pendidikan ialah senjata yang paling ampuh untuk pendidikan ni. Untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu ni. Jadi guru bahasa Melayu saya mencadangkan supaya tidaklah rasa putus asa. Kita kena kuat guru-guru bahasa Melayu untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak didik kita. InsyaAllah saya percaya guru-guru bahasa Melayu memang sangat kental. Tuan Saiful, sangat kental guru bahasa Melayu kita. Okey, setelah komponen bahasa dan pustaka. Ya, kalau kita lihat guru bahasa Melayu kita ni, saya kadang-kadang saya rasa sedih apabila ada sesetengah pihak seolah-olah macam meletakkan sedikitlah kesalahan kepada guru-guru bahasa Melayu apabila melihat senario atau masalah yang berlaku pada hari ini. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak kata apalah. Pengalaman saya 6 tahun saya melihat guru bahasa Melayu mengajar di kelas. Mereka sangat hebat. Mereka mempunyai pedagogi yang sangat berkesan. Mereka mempunyai kemahiran yang sangat tinggi. Sekarang senang cakap macam dah. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Kita hendak meluncur, merentas halangan di denai kehidupan bahasa ini. InsyaAllah. Okey, komponen bahasa dan pustaka perlu diperkemas, saya cadangkan. Dan juga program yang paling penting, bahasa kebangsaan haruslah bertaraf kebangsaan. Program pemasyarakatan. Bagaimana kita nak memasyarakatkan generasi baru dengan program-program kebahasaan. Seperti yang saya lihat banyak sekali Dewan Bahasa dan Pustaka anjurkan, dan Persatuan Penulis Johor,
Persatuan Penulis Negeri Sembilan dan sebagainya yang begitu aktif memasyarakatkan bahasa dengan seni dan persuatan Melayu. Saya fikir benar ni perlu diberi kesedaran. Kalau kita lihat pada hari ini, kalau sebagai contoh, ni pandangan ikhlas saya Tuan Saiful. Kalau kita buat program contoh bicara karya, yang datang orang yang sama. Yang datang orang yang ialah minggu lepas kita buat bicara karya novel A. Minggu depan kita buat bicara karya novel B. Yang datang orang yang sama juga. Tuan Saiful juga datang. Azhar Saleh juga pergi. Kita gagal menarik Abu atau Ahmad. Kita gagal menarik Muthusami dan Narayanan. Kita gagal menarik Ranjit Singh dan juga Darshan Singh. Kita gagal menarik Swilan dan juga Meling untuk bersama-sama kita. Dengan lebih bersepadu. Waktu saya melihat di sini, itu sebagai penting kerana benda yang kecil kalau dibiarkan akan merebak, itu betul. Tapi pada pandangan saya program pemasyarakatan bahasa hendaklah diperluas dengan lebih mendalam. Okey Tuan Saiful, saya menjawab untuk konteks generasi baru ni, bagaimana kita nak memastikan penggunaan bahasa, khususnya peranan ibu bapa. Ibu bapa juga memainkan peranan di rumah. Jangan malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Kenapa di rumah kita nak minta maaf lah, saya cakap di sekolah menggunakan bahasa yang bercampur aduk, balik ke rumah ibu bapa pula mencampur adukkan lagi penggunaan bahasa anak-anak di rumah. Saya fikir ini bukanlah satu tindakan yang harus diikuti. Saya adalah sebagai ibu bapa, rakan-rakan di luar sana, sebagai ibu bapa kita harus persuratan Melayu kepada anak-anak. Inilah warisan, inilah jati diri kita. Inilah nilai yang kita nak tanamkan, bukan sekadar kita nak bercakap tentang betul salah bahasa, bukan. Itu satu aspek sahaja, listening mechanism. Yang penting di sini ialah ibu bapa memainkan peranan, guru-guru khususnya guru bahasa memainkan peranan, masyarakat memainkan peranan, badan yang NGO seperti badan-badan persatuan penulis memainkan peranan. Saya fikir dengan kombinasi peranan daripada pelbagai pihak, daripada heterogen pihak ini, insya-Allah saya percaya bahasa Melayu akan menjadi lebih baik. Sekarang yang penting adalah usaha. Satu, untuk mendaki gunung yang tinggi, kita kena memulakan langkah yang pertama di kaki gunung tersebut. Kalau langkah pertama di kaki gunung pun tak bermula, usahalah kita berangan-angan untuk menakluk gunung yang tinggi tersebut. Usaha perlu dimulakan. Dan hari ini kita dah mulakanlah usaha. Pelbagai usaha, DBP khususnya. Tahniah. Cuma sekarang ni kita nak lihat sekarang ni keberkesanan. Bukan sekadar buat program, asal buat program. Yang penting di sini buat program, apa yang kita dapat daripada program tersebut. Sekadar untuk buat program dan melihat program itu berjalan dengan lancar, lepas tu lepas jamuan siapkan laporan, dan kita rasa kita telah melakukan satu tanggungjawab sosial yang bermakna, yang hebat. Saya fikir kena ubah persepsi itu. Apa yang masyarakat dapat daripada program tersebut, itu patut difikirkan, difokuskan. Apakah outputnya, apakah keluaran dia, apakah yang kita nak hasilkan daripada program yang kita buat itu. Sama pun. Kalau ibu bapa, bagaimana nak memupuk budaya membaca kepada anak-anak? Bagaimana ibu bapa dapat memupuk budaya berbahasa yang santun kepada anak-anak? Kita tak cakap lagi Tuan Saiful tentang kesantunan bahasa ni. Belum kita bercakap lagi tentang kesantunan bahasa ni, insya-Allah. Cikgu. Cikgu. Okey, sebelum tu saya juga ingin maklumkan juga di antara penonton kita ada juga sasaran negara, Datuk Ahmad Kamal Abdullah ataupun Kamala yang turut mengikuti. Dan juga ada juga kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita yang juga guru dari Indonesia, yang itu negara jiran kita yang juga sedang siaran langsung ini. Mereka mengucapkan tahniah. Dan juga saya ingin menjemputlah penonton-penonton, jika ada sebarang pandangan ataupun soalan, boleh kemukakan dalam komen untuk saya bacakan ataupun saya ajukan kepada panel kita, Cikgu Azhar. Okey Cikgu. Seperti yang kita maklum, kita bersiaran ni selama sejam. Nanti Cikgu tadi
ingin masuk ke fasa yang seterusnya. Kalau tidak salah saya dah fasa yang keempat, tentang mungkin ini sebagai satu perkara yang penting, iaitu tentang kesantunan. Cikgu boleh teruskan. Okey, terima kasih Tuan Saiful. Sebenarnya dari aspek awal tadi pun nak cakap tentang kesantunan, tapi dia dah pergi ke tempat lain. Rasa macam 3 jam, rupanya sejam je kan. Aduh. Okey, tak apa. Okey, tentang kesantunan bahasa ni Tuan Saiful, kalau kita lihat banyak perkara yang perlu diteliti tentang kesantunan bahasa. Bersesuai dengan kita punya cakna bahasa kita pada hari ini, iaitu semakin petah, semakin indah. Petah semakin lancar, semakin persis, semakin semakin kita menguasai sesuatu perkara itu dengan baik dari segi penulisan, maka semakin indahlah bahasa yang akan terhasil. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Tuan Saiful sendiri, dari segi kesantunan bahasa, banyak perkara yang seharusnya menjadi pertimbangan. Pertama sekali adalah tentang kata ganti nama diri. Ini antara aspek penelitian dalam kesantunan bahasa. Pertama sekali adalah aspek kata ganti nama diri. Keduanya kita kena melihat aspek kata ganti nama diri sebagai contohlah. Bagaimana kita nak gunakan konteks aku dan saya. Tak mustahil Saiful, bukan tak mustahil, memang berlaku. Di sekolah ada pelajar yang bercakap begini, cikgu, aku nak pergi ke tandas. Ada perkara tu berlaku. Cikgu, aku nak pergi ke tandas. Nampak? Di situlah kita dapat lihat kesantunan bahasa tersebut berlaku tu. Sama ada santun atau tidak. Cikgu, aku hendak ke tandas. Adakah wajar seorang murid, khususnya murid sekolah rendah, bercakap, cikgu, aku hendak ke tandas? Inilah penelitian kesantunan bahasa. Iaitu berkaitan dengan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Bagaimana kita nak gunakan aku, bagaimana nak gunakan perkataan. Pada saya tertarik dengan apa yang dicatat bahasa yang ditulis oleh pakar bahasa kita, mantan Ketua Pengarah DBP, Profesor Datuk Dr. Wang Sarian, melanggar kerangka bahasa yang tepat itu merupakan satu aspek tidak santun berbahasa. Saya cukup tertarik dengan ayat itu. Maksudnya kalau kita nak menggunakan bahasa yang, kita gunakan bahasa yang kurang tepat, kurang persis, khususnya dalam aspek yang formal, yang lebih formal, dan itu merupakan satu cara menunjukkan tidak santunnya bahasa kita. Saya sangat kagum, saya sangat tertariklah tersentuhlah dengan ungkapan Profesor Datuk Dr. Wang Sarian dalam buku Santun Bahasa tu. Sebab santun bahasa tu dia ada kerangka dia. Salah satu kerangkanya adalah kesantunan bahasa. Contoh kalau surat rasmi sebagai contoh, kita menulis surat rasmi. Minta maaf Tuan Saifullah, saya ni suka bawa banyak contoh. Contohnya surat rasmi. Kita menggunakan perkataan, pihak kami mengucapkan selalu ayat ni keluarlah. Saya selalu dapat surat yang ada ayat macam ni. Ayat yang seperti gini. Pihak kami mengucapkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak tuan atas kerjasama dan seterusnya lah. Saya melihat sini mengucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan. Itu surat rasmi, nama pun surat rasmi. Tapi apabila ada kesalahan bahasa di situ, setinggi penghargaan, saya menganggap bahawa surat itu agak kurang santun. Sebab dia dah melanggar aturan bahasa. Sepatutnya setinggi-tinggi penghargaan. Tapi dia tulis setinggi penghargaan. Pada saya surat itu kurang santun. Kemudian ada juga surat, banyak surat yang saya terima, pihak kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak tuan kerana sudi apa-apa dan seterusnya lah. Mengucapkan jutaan terima kasih. Saya melihat, saya tertarik dalam sebuah buku yang ditulis oleh iaitu buku yang bertajuk Bahasa dalam Penulisan Surat. Kalau tak silap saya lah, buku bertajuk Bahasa dalam Penulisan Surat yang ditulis oleh Profesor Asmah Omar. Profesor Asmah Omar menyatakan bahawa penggunaan jutaan terima kasih itu betul dari segi bahasa. Jutaan terima kasih betul dari segi bahasa. Tapi dari segi kesantunan bahasa, jutaan terima kasih itu kalau boleh perlu dielakkan kerana kelihatan tidak ikhlas. Sampai macam tu Tuan Saiful dikaji oleh ahli-ahli cendekiawan bahasa kita ni. Sampai ikhlas tak ikhlas pun dikaji ni. Jutaan terima kasih itu elakkan kerana kelihatan tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Sebab jutaan tu terlalu melampau, terlalu hyperbola, gambaran yang berlebih-lebihan. Cukuplah orang Melayu kita kaya dengan kesantunan, ribuan terima kasih. Nampak? Tak payahlah nak jutaan terima kasih, ribuan terima kasih cukup. Sebab kita kaya dengan kesantunan.
Tapi Cikgu Azhar kalau memang tak nak terima kasih, tak nak terima kasih, puluhan terima kasih cukup. Ratusan terima kasih cukup. Ya, betul. Betul. Macam tu kan. Jadi sebab tu kita kata mengkaji mengkaji kesantunan bahasa ni, pertama sekali aspek kata ganti nama diri. Kedua, kata sapaan kehormat. Kata sapaan kehormat, bagaimana kita nak menyapa orang dengan panggilan hormat. Ketiga, tabu bahasa. Tabu bahasa, tabu bahasa dan juga penyelesaiannya dengan eufemisme. Contohlah saya terangkan di sini satu persatu. Contoh kata ganti nama. Secara ringkas Tuan Saiful, ambil masa sikit Tuan Saiful. Ya, saya. Ya, boleh, silakan. Okey, tentang kata ganti nama ni, penguasaan yang amat baik amat perlu. Kita kena faham bahawa kata ganti nama yang kita guna ini benda yang agak asas ni, agak asas. Kata ganti nama je pun. Kalau ikut tu kata ganti nama je pun. Aku, engkau je pun. Tapi takkan budak nak cakap dengan pelajar, nak cakap dengan cikgu dia, engkau cikgu, aku nampak kamu lah kat pasar malam semalam tu. Dia adalah aku nampak kamu. Nampak tuan-tuan? Nampak dia di sini Saiful. Tapi cikgu, sebentar, saya ada yang tentang aku tu, ada seorang penonton kita yang Encik Abdul Syakur Solehan. Encik Abdul Syakur Solehan. Dia kata mungkin yang menyebut aku tu adalah orang Jawa Batu Pahat. Ya. Dia mungkin bergurau lah. Yang kita tahu ni, aku ni biasanya orang Jawa dengan orang Sabah. Kan? Orang Sabah kan. Sebab kawan-kawan saya kat Sabah pun dia bahasakan diri aku kan. Dia kadang telefon saya, kawan saya cikgu Azhar ya. Aku ni kan, hati saya buat engkau aku kan. Kadang-kadang saya pergi, minta maaf lah, saya pergi berceramah di Sabah. Kadang-kadang peserta Cik Azhar ya. Aku tengok engkau. Saya kata, dia rasa, kau bahasakan aku kan. Tapi itu budaya berbahasa bagi masyarakat di sana, masyarakat Jawa khususnya, itu dianggap santun. Maka santunlah jadinya. Dia tak, yang kita cakap ni secara umum kan. Orang Jawa tu satu aspek yang khusus kan. Okay. Maknanya cikgu, contoh penguasaan yang baik maknanya sekarang ni kita tahu budaya kita sangat luas. Ya. Dan kalau kita tengok dialek kita pun sangat luas dengan berbagai-bagai rencah, ada Jawa, ada Bugis, ada Minang. Begitu juga dengan masyarakat kita, ataupun ada Cina, ada India, ada Sikh. Okey, saya faham. Tapi mungkin yang cikgu masuk tadi itu dalam kesatuan berbahasa dalam bahasa kebangsaan kita. Ya, maksudnya dalam kategori umum, konteks umum. Konteks umum. Bagaimana kita menguasai pengendalian pelbagai kategori sosial dalam struktur masyarakat, itu yang saya nak fokuskan di situ. Okey, kedua, macam aku, bagaimana kita nak gunakan aku. Orang pernah bertanya saya dalam ceramah saya, Tuan Saiful, kalau aku tu tak santun, aku tu tak hormat, tapi berdoa, gunakan aku pula dengan Tuhan. Betul? Berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Mana ada orang berdoa, ya Allah ya Tuhan saya berdoa semoga. Tak ada pula. Aku berdoa, aku memohon. Kenapa di situ konteks itu aku dengan Tuhan, aku pula malah dekat Tuhan pun kita panggil engkau. Kita tak panggil anda. Aku berdoa semoga anda, contohlah kan. Kenapa kena gunakan aku engkau dengan Tuhan? Itu menunjukkan hubungan yang sangat akrab, hubungan yang sangat rapat antara kita dengan Tuhan ni. Kita dengan Tuhan ni terlalu rapat, terlalu intim. Sampai kita beraku engkau je dengan Tuhan. Sebab hubungan yang terlalu amat rapat. Ini kita kena faham ni. Sebab tu saya kata kajian sosial linguistik sangat penting, khususnya ada guru-guru. Kepada guru-guru. Semalam pun saya dah memberi nasihat kepada seorang rakan guru supaya dalam mempelajari tata bahasa, belajarlah sosial linguistik, belajarlah psikolinguistik, belajarlah neurolinguistik, belajarlah analisis wawancara. Sebab ini adalah menjadi satu keperluan kepada guru-guru. Okey, seterusnya tuan-tuan. Dan Tuan Saiful sendiri, kita gunakan saya, aku, kata ganti nama, macam mana kita nak panggil awak, engkau, kamu. Orang Melayu ni dulu tuan-tuan, tidak ada perkataan yang lebih sopan untuk menggantikan awak, kamu, engkau. Kerana ini adalah satu bentuk yang kasar dalam interaksi dengan orang yang lebih tua. Sebagai contohlah, Tuan Saiful, takkanlah Tuan Saiful nak panggil saya, pasal Tuan Saiful telefon saya semalam, ni Cik Azhar je. Ni, aku minta engkau esok pagi. Takkan macam tu, betul tak? Padahal saya jauh lebih berumur barangkali lah daripada Tuan Saiful kan. Tidak jauh. Jadi takkanlah Tuan Saiful nak panggil saya awak, aku, awak, kamu, engkau, betul? Tuan Saiful menyebut cikgu saya sebagai itu panggilan profesional saya kan, panggilan itis saya sebagai cikgu. Okey. Jadi kita kena tahu bagaimana kita nak gunakan awak, kamu, engkau tu. Dan
Sebagai penggantinya kita gunakan anda. Tapi janganlah kita nak beranda-anda pula dengan kawan sebagai tanda hormat kepada dia. Contoh saya jumpa Saiful nanti kat Dewan Bahasa kat KL nanti. Takkan saya jumpa Saiful, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar Saiful, sihat. Jom Saiful, saya dah lama nak minum, nak mengeteh lah, orang Johor kata mengeteh. Saya dah lama nak mengeteh dengan anda. Takkan macam tu. Padahal kita dua berdepan ni takkan nak beranda-anda. Janganlah nak terlalu nak menunjukkan kesantunan sampai tak kena konteks pula, betul tak kan? Jadi bagaimana nak gunakan anda? Bagaimana bentuk anda? Anda ni dikatakan pada dicipta pada tahun 1960-an anda ni. Dan ada yang bertanya saya dalam ceramah, bagaimana perkataan anda tu 1960-an baru dicipta Tuan Saiful. Sebelum tahun 60-an, kalau tak silap lah, kalau saya salah harap ialah sasaran negara pun ada dengan Tuan Kamala pada kan. Saya minta maaf lah kalau saya tersilap. Ini berdasarkan pembacaan saya lah. Berdasarkan kajian dan pembacaan saya. Anda ni sebelum tahun 1960 benda tu tak wujud. Perkataan anda tu tak wujud. Jadi bagaimana kita nak mencipta, bagaimana wujudnya perkataan anda tu? Ada dua pandangan. Ada satu pandangan mengatakan anda ni yang nak dikatakan bahasa halus, bahasa sopan, nak menggantikan awak, engkau, kamu yang kasar ni, maka anda ni dicipta daripada perkataan bahasa surat. Anak anda, ayah anda, ayah anda belakang tu. Anak anda tu dikatakan berasal dari situlah. Bahasa surat tu. Dan kalau tak silap saya lah dalam buku tuntunan bahasa, kalau tak silap saya pernah terbaca dalam satu artikel mengatakan bahawa anda ni dipadankan daripada bahasa Brunei. Bahasa Brunei iaitu Auda. Auda ni digunakan di Brunei. Auda ni A-D-A tu awang. D-A tu maksud di Brunei dia lelaki namanya awang. Yang perempuan namanya dayang di Brunei. Jadi Auda tu A-W awang, D-A tu dayang, digabungkan jadi Auda. Di Brunei, Auda ialah anda. Dikatakan anda tu dicipta daripada gubahan daripada Auda tersebutlah. Wallahualam bisawab lah. Okey Tuan Saiful, itu bagaimana kita nak gunakan anda? Anda dalam konteks khalayak umum, dalam bidang iklan, notis, kita boleh gunakan anda. Okey, penggunaan kata ganti nama seterusnya saya nak sentuh satu lagi panggilan profesional seperti cikgu, panggilan saudara. Saya boleh sebut panggil Tuan Saiful sekarang saudara, tak ada masalah. Saudara, kita tak masalah. Saudara ni kita tidak merujuk kepada lelaki atau perempuan. Pada hari ini, maksud saudara telah diperluas maknanya. Saudara boleh merujuk lelaki dan perempuan. Sama macam tuan puan tu. Tuan boleh merujuk lelaki dan perempuan. Tak ada masalah dalam konteks umum. Okey tuan-tuan. Dan seterusnya penggunaan kata sapaan kehormat. Mungkin barangkali tertakluk kepada aspek protokol. Menggambarkan anugerah. Dan telah pun diseragamkan. Saya. Bahasa ini. Okey, saya nak masuk satu perkara lagi Tuan Saiful. Yang saya rasa penting juga saya nak cakap tentang... Cikgu? Ya. Okey, sebab masa kita cuma diperuntukkan 1 jam je, 1 jam saja. Kita pun telah hampir ke jam ataupun ke pukul 11 pagi. Saya masih lihat memang penonton kita masih lagi setia menonton bersama kita. Tetapi kita juga kena akur juga dengan pihak penaja kita iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, tak apa. Saya tengok Cikgu Azhar memang bersemangat pada pagi ni walaupun dah masuk puasa yang ke-24. Tak apa. Mungkin yang ini merupakan satu rumusan daripada cikgu yang cikgu boleh rumuskan secara keseluruhannya apakah itu tema yang kita cuba bawa pada hari ini ataupun topik yang kita cuba bincang hari ini dalam penyataan cikgu sebentar nanti. Bolehkah cikgu? Okey, baik. Mungkin dalam masa 5 minit. Okey, 5 minit je tuan-tuan. Kalau saya rasa lebih gembira kalau diberi makan masa lagi 15 minit kan, tapi tak apalah kalau dah 5 minit lah insya-Allah. Okey. Cikgu, sebentar cikgu ya. Ya. Cikgu? Ya. Sebentar. Saya sebenarnya sambil-sambil tu melihat juga komen-komen dari komen-komen dari komen-komen dari kita punya penonton. Salah satu komennya dari Abdul Syakur Solehan.
Dia mengatakan mungkin Kementerian Pendidikan patut mengadakan mata pelajaran sasiah berhubungan dengan mata pelajaran teknikal untuk anak-anak 5 tahun hingga 10 tahun. Itu salah satu pandangan daripada penonton kita. Okey, cikgu boleh teruskan. Okey. Terima kasihlah tu pandangan daripada penonton kita tadi tu, aspek subjek sasiah. Sebenarnya saya memberi pandangan lah. Sebenarnya sasiah kepribadian ataupun jati diri semua ni semua dah ada dalam hampir semua subjek. Semua baik subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, subjek teknikal sekalipun ada unsur-unsur sasiah di situ. Sebenarnya amalan bekerjasama, nilai murni, itu penerapan nilai yang kita fokuskan pada hari ini berdasarkan konsep pedagogi hari ini, iaitu 4C dan 1N tu. Jadi N itu adalah nilai yang akan diterapkan dalam pedagogi bahasa. Baik, kesimpulan yang dapat saya buat di sini Tuan Saiful, sebenarnya kita nak bercakap tentang aspek kesantunan bahasa, kita nak bercakap tentang kepetaan berbicara. Okey, saya mencadangkan di sini tuan-tuan membuat satu rumusan, satu konklusinya ataupun sebagai satu intihanya, sebagai satu penyimpul bicara saya ialah ini pandangan saya Tuan Saiful, pandangan saya tidak dipengaruhi oleh mana-mana pandangan. Okey, di ruang ini saya melihat bahawa kesantunan bahasa sebenarnya masih kurang diberikan perhatian dalam pendidikan kita pada hari ini. Aspek kesantunan bahasa ni masih kurang. Walaupun kita boleh cakap ada, wujud, tapi masih belum cukup mantap aspek kesantunan bahasa ni. Dan sebenarnya aspek kesantunan bahasa ni amat perlu, amat vital Tuan Saiful, kerana untuk berfungsi dengan lebih baik dalam komuniti. Sebab tu kita kena elakkan contoh kena tabu bahasa dalam media sosial. Kita menggunakan bahasa-bahasa, minta maaf, bahasa-bahasa yang keterlaluan, bahasa-bahasa selanga yang keterlaluan, bahasa-basahan yang keterlaluan, malah bahasa mencarut pun kita guna dalam bahasa media sosial. Saya fikir ini satu tindakan daripada kita orang dewasa yang kurang bijaksana. Jangan kita salahkan generasi muda kalau kita sendiri gagal menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak muda. Okey, dan kesantunan bahasa ni juga merupakan satu laras sosial bahasa Melayu di negara kita. Laras bahasa, laras sosial, gaya bahasa. Ini merupakan satu aspek yang amat penting dipelajari. Dan untuk melahirkan warga negara yang peka, warga negara yang prihatin, dan melahirkan warga negara yang dapat berinteraksi dengan baik di negara yang berbilang kaum ini. Okey Tuan Saiful, kesantunan merupakan aspek yang penting dalam pendidikan bahasa Melayu. Harus diberi perhatian. Kalau kita nak melahirkan orang masyarakat kita, generasi muda yang hebat, generasi muda yang berilmu, generasi muda yang berhemah, generasi muda yang bersasiah mulia, bersasiah tinggi, aspek kesantunan wajib dan mesti diajarkan di sekolah-sekolah, di peringkat universiti, di institusi pengajian. Okey, kesimpulannya Tuan Saiful, saya nak ambil prinsip aplikasi. Cikgu, sekejap, tak boleh simpulkan lagi sebab ada soalan. Ada soalan daripada penonton kita. Boleh. Okey. Mana tak boleh simpul lagi. Okey. Soalannya, adakah keluarga, masyarakat dan sekolah telah berupaya melahirkan generasi yang cinta akan bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perkara 152. Yang ini dia kata adakah keluarga, masyarakat dan sekolah telah berupaya melahirkan generasi kita. Ini mungkin cikgu boleh bagi pandangan lah pintas lalu. Lepas tu cikgu mungkin boleh juga merumuskan yang terakhir tadi. Okey, baik. Okey, pertama sekali saya menjawab soalan rakan kita yang bertanya, adakah sekolah, pihak sekolah lah khususnya kan, pihak kementerian, pihak sekolah telah berjaya dalam konteks apa tadi? Saya terlupa dalam konteks apa? Soalan tadi? Adakah keluarga, masyarakat dan sekolah telah berupaya melahirkan generasi yang cinta akan bahasa kebangsaan? Okey, baik. Terima kasih. Baik, pada hari ini kalau kita lihatlah Tuan Saiful kan, kalau kita lihat ini, kalau nak diukur kejayaan dia agak subjektif. Kalau nak ukur kejayaan, kalau nak yang objektif, tengoklah keputusan peperiksaan. Pada saya itu sangat objektif lah. Tengok bahasa Melayu berapa peratus dapat A. Kalau dalam SPM berapa peratus dapat A+, berapa peratus yang dapat A campur, A tolak, A dan sebagainya. Berapa peratus yang gagal dalam subjek bahasa Melayu, itu terlalu objektif. Kalau nak lihat diukur kejayaan dari segi objektif,
tengoklah keputusan peperiksaan. Pada saya senang aja, tengok keputusan peperiksaan. Itu keputusan peperiksaan dia dapat A+. Takkanlah budak yang tidak mahir berbahasa boleh dapat A campur dalam bahasa Melayu SPM. Agak mustahil untuk mencapai A+ itulah kalau dia tak mahir menggunakan bahasa. Tapi pada hari ini kita tidak mengukur dari segi itu semata-mata. Itu hanya berdasarkan keputusan akademik. Jadi pada hari ini saya percaya bahawa kita telah pun melalui satu proses yang panjang untuk pengekodan bahasa, pemartabatan bahasa. Kita telah melalui proses yang telah lama, telah panjang, dan wujudnya dia peranan yang sangat proaktif dalam hal ini. Saya melihat ini yang perlu kita lihat. Faktor kejayaan tersebut telah pun kita dapat lihat. Cuma apa yang dapat kita lihat juga pada hari ini, usaha itu harus berterusan. Kita jangan mudah putus asa. Kita jangan hanya melihat satu titik hitam di satu bulatan yang besar, hanya satu titik hitam itu wujud, kita melihat itu saja, padahal kita telah berjaya memperkaya, memartabatkan bahasa pada tahap yang cukup baik. Lihat saja persuratan kita. Tapi saya percayalah pihak sekolah telah berjaya, pihak kerajaan telah berjaya memartabatkan bahasa. Cuma usaha yang perlu konsisten dan berterusan perlu dilaksanakan. Okey, Tuan Saiful, saya terus buat rumusan dia. Prinsip komunikasi orang Melayu, Tuan Saiful. Pertama, berhati-hati apabila bercakap, Tuan Saiful, dalam aspek kesantunan bahasa. Pertama sekali, prinsip komunikasi orang Melayu perlu berhati-hati apabila nak bercakap. Kedua, berfikir dahulu sebelum bercakap. Ketiga, perkara yang benar haruslah menjadi prioriti. Berkata-katalah dengan baik, jangan menunjuk-nunjuk, elak berbincang perkara sulit secara terbuka, jangan bocorkan maklumat sulit, kritik diri sendiri sebelum mengkritik orang, bertanya soalan sepenuhnya kepada diri sebelum kita keluarkan soalan kepada orang, dan pastikan segala maklumat yang betul. Elakkan fitnah, elakkan sebaran maklumat yang tidak sahih, kerana itu boleh menjejaskan kualiti diri kita, sahsiah kita, malah yang lebih penting, bahasa kita juga akan terancam. Okey, Tuan Saiful, prinsip komunikasi orang Melayu demikianlah. Berhati-hati apabila bercakap, insya-Allah kita akan mencapai satu tahap kesantunan, tahap komunikasi yang terbaik apabila kita mengamalkan prinsip tersebut. Okey, insya-Allah Tuan Saiful, saya menasihati diri saya dan semua rakan supaya kita gunakanlah bahasa kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah, dan mudah-mudahan bahasa kita akan terus terpelihara, terus dimartabatkan, terus diberi rahmat dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah saya percaya generasi muda pada hari ini akan mendukung bahasa kita dengan sebaik-baiknya sekiranya mereka mendapat input, mereka mendapat maklumat yang betul, informasi yang betul, dan juga pendekatan yang betul, uslub yang betul, strategi yang betul. InsyaAllah bahasa kita akan terus berada di landasan yang terbaik. Okey, Tuan Saiful. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azahar yang begitu bersemangat, dan kita juga telah sampai ke hujung program kita. Sebelum itu, saya ingin memaklumkan kepada penonton-penonton kita yang mengikuti acara ini ataupun forum ini, seperti yang telah diwar-warkan pada seawal program ini. Dalam program ini juga diadakan pertandingan ucapan Hari Guru paling kreatif di ruangan Komeng yang dibuka pada pukul 10 pagi tadi dan akan ditutup pada pukul 6 petang ini. Komen-komen itu bolehlah diberi di ruangan FB DBP. Ya, saya ulangi sekali kepada penonton-penonton kita yang ingin menyertai pertandingan ucapan Hari Guru paling kreatif dengan nilai hadiahnya sebanyak 20 hadiah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Komen-komen bolehlah diberikan dan tarikh tutup dia ataupun masa tutupnya sehingga pukul 6 petang ini. Itu sebab banyak soalan-soalan juga dikemukakan, dan juga saya lihat juga banyak juga komen-komen yang telah masuk dan akan ditentukan oleh panel kita. Okey. Terima kasih juga Cik Azhar sekali lagi. Sebelum itu seperti pada awal-awal tadi, Encik Azhar ada sebutkan tentang produk-produk Dewan Bahasa dan Pustaka. Sama ada produk fizikal iaitu dalam bentuk buku ataupun dalam produk-produk dalam bentuk kegiatan, seperti salah satunya acara kita pada pagi ini.
Iaitu salah satu caranya Dewan Bahasa untuk memberi kesedaran dan juga untuk kita sama-sama menghargai dan mencintai bahasa kebangsaan kita. Apatah lagi, Cikgu Azhar merupakan musyir Dewan yang telah dilantik oleh Dewan Bahasa sejak tahun 2003. Terima kasih kepada Cikgu Azhar yang bersama-sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam membentangkan bahasa kebangsaan kita. Ini untuk maklumat cikgu juga dan rakan-rakan penonton kita. Alhamdulillah Dewan Bahasa akan menerbitkan, mungkin cikgu juga telah tahu, kamus Dewan Perdana yang telah ditunggu-tunggui oleh kita. InsyaAllah tuan-tuan bolehlah membuat tempahan di bahagian pemasaran dan pengedaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin tuan-tuan boleh melawat di laman web Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun laman web DBP Niaga untuk membuat tempahan lebih awal. Sebab kamus Dewan Perdana ini sangat menarik dan lebih menarik daripada kamus Dewan yang sedia ada kerana dia menghimpunkan lebih daripada 120,000 entry dan sub M3. Dan juga yang lebih menariknya, dia mengandungi lebih 7,000 maklumat etimologi kata ataupun asal usul kata. Okey. Itu sebagai salah satu usaha Dewan Bahasa dan Pustaka dalam kami memerdekakan dan juga mencabarkan bahasa kebangsaan kita dan juga dalam menjaga bahasa kita. Okey, saya rumuskan juga sebagai moderator pada pagi ini dalam pembincangan kita berkaitan dengan cakna bahasa. Semakin peta, semakin indah. Panel kita, Cikgu Azhar Saleh, telah juga membincangkan berbagai-bagai perkara, khususnya tentang bahasa adalah alat komunikasi yang penting. Dan bahasa bukan saja sebagai alat perhubungan, tetapi sebagai mempunyai roh dan juga jiwa, iaitu mewakili jiwa sesuatu bangsa. Oleh itu kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mencintai dan juga menghargai bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. Bahasa itu wujud bukan sahaja sebagai bahasa ilmu, juga sebagai bahasa perpaduan kita di negara Malaysia kita yang mempunyai berbagai masyarakat yang majmuk. Bahasa juga merupakan satu alat warisan yang perlu kita hargai. Dan juga seterusnya, cikgu juga telah memberi beberapa kaedah untuk kita meningkatkan bahasa Melayu kita di mata masyarakat, iaitu kita meningkatkan taraf dia dan juga penguatkuasaan dari segi undang-undang dan juga akta. InsyaAllah ini kita akan usahakan dari semasa ke semasa. Dan juga yang lebih penting adalah penggayaan dan khazanah bahasa sendiri, iaitu melalui pengucapan sastra yang boleh memperkayakan lagi keindahan bahasa Melayu kita atau bahasa kebangsaan. Seterusnya juga tanggungjawab guru-guru juga, terutamanya guru-guru bahasa Melayu dalam pembudayaan, dalam pendidikan. Tahniah saya ucapkan kepada guru-guru semua. Okey, Encik Zahar ataupun Cikgu Zahar, sebelum saya membuat kata penutup, saya ingin beri laluan 1 minit ke pada cikgu untuk membuat satu ucapan. Mungkin ucapan sempena Aidilfitri ke ataupun satu ucapan yang istimewa kepada penonton-penonton yang telah mengikuti kita sejak pukul 10 pagi tadi. 1 minit je. Okey, insyaAllah. Ucapan saya yang terakhir, pertama sekali saya sekali lagi lah saya ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di negara kita, berguru demi ilmu. Saya cuma nak menarik perhatian guru-guru sekalian dengan satu ungkapan yang disebut oleh saya terlupa sama ada Napoleon Hill ataupun Napoleon Bonaparte. Saya terlupa salah satu je, Napoleon Hill atau Napoleon Bonaparte. Kata saya Bonaparte, saya terlupa itu. Okey. Beliau mengatakan bahawa jika saya seorang guru, beliau mengatakan bahawa jika saya seorang guru, saya akan lebih banyak belajar daripada mengajar. Itu ungkapan beliau tu. Saya sangat tertarik dengan ungkapan tu. Jikalau saya seorang guru, saya akan lebih banyak belajar daripada mengajar. Jadi kita fikir-fikirkanlah maksud yang cuba disampaikan oleh ahli falsafah tersebut. Jikalau saya seorang guru, saya akan lebih banyak belajar daripada mengajar.
Kita fikirkan, wahai guru sekalian. Kedua, sebagai kesimpulan atau penutup bicara saya pada kali ini, saya nak memetik daripada ungkapan seorang ahli sosiolinguistik, David Crystal. David Crystal menyatakan bahawa, ahli sosiolinguistik barat, David Crystal mengatakan bahawa sesuatu bahasa itu akan terus hidup subur, selagi penutur dan penggunanya berbangga dengannya dan kreatif menggunakannya. Cantik ayat David Crystal. Iaitu, apa dia tegaskan sini? Sesuatu bahasa itu akan terus hidup subur selagi penutur dan penggunanya berbangga. Ingat tu kata kunci, berbangga dengannya dan kreatif menggunakannya. Kalau kita berbangga dan kita kreatif menggunakannya, insya-Allah semua aspek dalam bahasa kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu kesimpulan daripada saya, Tuan Saiful. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih Tuan Saiful sendiri yang menjadi moderator pada hari ini. Terima kasih terutamanya kepada penonton-penonton Facebook Dewan Bahasa pada pagi ini yang bersama-sama dengan saya dengan Tuan Saiful. Terima kasih semua. Kalau saya tersilap fakta, saya tersilap bicara, saya dengan rasa rendah diri, saya mohon maaf atas kekurangan dan kekilafan daripada pihak saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, izinkan saya mengakhiri acara ini, program Maya kita ini sempena dengan Hari Guru dengan serangkap pantun ataupun dengan basit berirama. Okay. Kemudian saya akan baca serangkap pantun yang berkaitan juga dengan tema kita. Dan saya ingin minta maaf kepada para penonton semua. Mungkin seawal ucapan saya tadi ada tersalah sebut. Dan terima kasih juga perhatian kepada penonton-penonton kita di atas teguran tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Begitulah cikgu. Betapa caknanya penonton-penonton kita tentang sebutan. Walaupun untuk sebutan saya pun ditapiskan juga. Okey? Bayangkanlah sebab kita sekarang ni dalam norma baru kan. Apabila kita sosial begini, agak berdebar juga sebenarnya. Okey, izinkan saya membaca serangkap warisan daripada orang-orang kita dahulu, orang-orang tua kita dahulu. Umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah tiba ke pulau. Umpama memanjat dah sampai ke puncak, entah saya salah, entah Tika salah bentang, entah saya salah sorong. Entah duduk salah tempat, sambutlah sembah dan balas. Sembah dan minta maaf, salam dan minta ampun daripada saya, Saifulizan Yahya, sebagai moderator pada pagi ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Azhar Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam satu forum yang insya-Allah memberi manfaat kepada kita semua. Tidak saya lupakan, saya ucapkan terima kasih kepada bahagian komunikasi korporat yang telah menjadi penaja utama forum Maya pada pagi ini. Oleh itu saya tinggalkan kepada Cikgu Azhar dan kita semua dengan sebuah pantun yang saya dedikasikan khas juga kepada guru-guru sempena Hari Guru dan juga kepada semua yang kita pernah menjadi seorang anak murid. Berburu di padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Dengan itu saya sudahi program kita ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengikuti pertandingan ucapan paling kreatif sempena Hari Guru ini, boleh meneruskannya dengan melawat laman web Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah para urusia akan memaklumkan pemenangnya selepas jam 6 petang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Waalaikumsalam.